Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad ibni Abdullah Rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammim bi khair wa ba'd. Saya muliakan tuan-tuan, ayah-ayah semua, adik-adik semua. Baik, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita jumpa lagi setelah cuti selama 2 minggu kan tuan. Apa khabar? Sihat? Sihat, alhamdulillah. Saya doakan tuan-tuan semua sihat. Adakah yang ahli jemaah kita ni yang telah kembali ke rahmatullah? Tak ada kan? Semua sihat. Semua sihat kan? Tak ada yang kata baqa ilallah, tak ada kan? Alhamdulillah. Syukur sihat semua, alhamdulillah. Allah panjangkan umur kita untuk kita bertemu dalam majlis bacaan hadis kitab karangan Imam Tirmizi rahimahullah taala yang membicarakan tentang Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang saya bacakan dan saya kongsikan dengan tuan-tuan ini mengenai perihal susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sudut fizikal Nabi sampailah akhir nanti wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak ni tak apa, anak-anak ni dia bising tak apa sebenarnya. Kita jangan terus halang dia. Kalau kita halang dia terus, nanti takut-takut dia tak mau datang rumah Allah, dia pergi tempat lain. Budak-budak bising biasalah. Budak-budak bising biasa. Kalau orang tua-tua yang bising tu yang biasa, luar biasa sikit. Budak-budak bising tu biasa. Kita cuma cakap pelan-pelan saja, jangan sampai marah. Takut mereka tak mau dengan rumah Allah, mereka pergi tempat lain, pergi disko ke, pergi ni, tak apa. Guru saya pun masa dia mengajar, ada budak-budak bising juga. Dia tak marah terus, dia suruh diam sahaja, dengan qadar yang sepatutnya lah. Tak perlu kita lebih-lebih sangat. Budak-budak bising itu biasa. Jadi sambungan kitab kita sebelum ni, sambungan bab kita, iaitu bab yang ke-6, bab ma jaa fi khidabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar mengenai bab adakah Nabi memakai inai. Jadi adakah Nabi memakai inai? Dalam kitab ini, dalam pegangan Imam Tirmizi rahimahullahu taala, berpendapat seolah-olah Imam Tirmizi pegang Nabi ni memakai inai. Tapi guru beliau iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim berpendapat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakai inai. Sebab apa Nabi tak pakai inai? Sebab rambut Nabi seperti yang saya terangkan sebelum ni, lebat dan juga hitam. Warna rambut Nabi ni hitam, dan tak memerlukan kepada inai pun. Sebab apa? Orang yang nak pakai inai ni sebab rambut dia beruban, rambut jadi warna putih. Sebab itulah jadi Imam Muslim dan Imam Bukhari berpendapat Nabi tak pakai inai. Dan tapi Imam Tirmizi berpendapat Nabi pakai inai. Ala kulli halnya ini khilaf yang biasa, tak ada masalah pun. Kalau kata Nabi pakai inai pun, nak tunjukkan keharusan kepada kita umat Nabi SAW untuk kata boleh lelaki pakai inai, perempuan pakai inai, tak ada masalah lah. Laki pakai inai tu jadi bila Imam Tirmizi sebut begini, maksudnya kita ada kelonggaran bagi diri kita umat Nabi SAW untuk kita pakai inai. Tapi warna apa? Warna selain pada warna hitam, merah ke ataupun warna coklat-coklat ke, janji bukan warna hitam. Kerana warna hitam itu dia seolah-olah pakai macam warna rambut lah. Jadi tak boleh. Kita umur dah 60-an tapi pakai apa?
inai warna hitam. Jadi orang nampak ni tipu ni. Umur 60 rambut hitam lagi tak boleh. Ada juga orang yang umur 60 rambut dia masih hitam. Itu tidak dinafikan. Cuma haram, tak boleh pakai warna hitam. Selain pada warna hitam boleh, tak ada masalah. Warna inai lah yang paling bagus sekali. Jadi dalam hadis yang ke-47, kita akan sambung lagi. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Wa bihi ilai qala haddatsana Ibrahim ibn Harun qala anba'ana an-Nadr ibn Zurarah an Abi Janab an Iyad ibn Laqit عن الجهدمة امرأة بشر ابن الخصاصية قالت رضي الله تعالى قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع من حناء أو قال ردغ شك في هذا الشيخ. daripada Sayyidah daripada salah seorang daripada sahabat Nabi, isteri kepada sahabat Nabi, berkata, aku telah melihat Nabi SAW keluar daripada, maksudnya lepas Nabi mandi. Dia pernah lihat Nabi lepas Nabi mandi, Nabi keluar daripada rumah, daripada rumah Nabi SAW dalam keadaan yanfudu ra'sahu, mengalir air daripada rambut, kesan daripada Nabi, bekas Nabi mandi tu kan. Kadang kita mandi, rambut kita basah lagi kan, jadi seolah-olah menitis air tu. Jadi sahabat ni nampak Nabi baru lepas mandi. Jadi aku telah melihat Nabi SAW keluar daripada rumahnya dalam keadaan rambut masih lagi mengalir air, ada titisan, kesan daripada lepas Nabi mandi. Wa bi ra'sihi rad'un min hinna'in aw qal rad'un, dan daripada rambut Nabi itu ada kesan Nabi memakai inai. Ini radghun atau qala radghun, boleh baca dua, radghun ataupun rad'un, tapi yang benarnya kita baca dengan rad'un. Radghun syak pada syak daripada perawi ini, iaitu Ibrahim bin Harun. Baik, di sini apa? Sahabat ni dia pernah nampak sahabiah Nabi, sahabat perempuan ini nampak Nabi keluar daripada rumah ada kesan inai. Ini juga ditanda kata Imam Tirmizi memegang bahawasanya seolah-olah Nabi memakai inai. Begitu. Wa bihi ilai qala haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman qala haddatsana Amr ibn Asim qala haddatsana Hammad ibn Salamah qala haddatsana Humaid an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makhduban. Daripada Sayyidina Anas bin Malik berkata, radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku telah melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan makhduban, diinai. Qala Hammad wa akhbarana Abdullah bin Muhammad ibn Aqil qala ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda Anas bin Malik makhduban. Baik. Di sini guru saya beritahu Sayyidina Anas melihat rambut Nabi SAW makhduban, diinai ni, mungkin, iaitu kata guru saya, mungkin dia disimpan oleh Sayyidina Anas selepas Nabi wafat. Jadi diinai oleh Sayyidina Anas tu sendiri, bukan Nabi. Itu kata guru saya. Kerana selepas Nabi wafat, Sayyidina Anas dan ada beberapa, ramailah sahabat yang simpan rambut Nabi SAW ni. Tanda dalil kita boleh diwarisi rambut Nabi SAW ni. Dan rambut ni kita tahu paling lama sekali 60 tahun saja boleh elok. Lepas 60 tahun rambut akan kembali terurai lah, akan kembali hancur. Tapi rambut Nabi SAW Allah kekalkan sampailah sekarang ni, hatta sampai yaumul qiyamah. Begitu rambut Nabi SAW. Jadi tak perlu kita nak ingkarkan rambut yang ada pada zaman sekarang ni, yang ada pada kerajaan Brunei, kerajaan Turki kan, siapa lagi yang pegang rambut Nabi ni, kita tak perlu ingkar. Kerana kata ulama, orang yang banyak ingkar ini kurang ilmu dia, banyak jahilnya. Kalau kita tengok ulama ni dia banyak ilmu dia, sikit ingkar pada umat.
Kita tak perlu balik-balik sikit-sikit minta dalil. Contohlah kalau betul rambut tu rambut Nabi dan kita beradab dengan rambut itu, sekurang-kurangnya kita telah beradab dengan rambut Nabi. Kalaulah rambut tu betul. Kalau rambut tu tak betul, tak apalah, kita dah beradab dengan rambut manusia. So, sekurang-kurangnya kita tidak mempermainkan, kita tak kutuk. Tapi kalau rambut tu betul rambut Nabi, kita dah ambil manfaat, kita dah ambil barakat, tabarruk dengan rambut Nabi. Para sahabat seperti Sayyidina Khalid Al-Walid sendiri letakkan rambut Nabi di serban beliau dalam keadaan berperang. Jatuh serban beliau tu jatuh, gelabah dia cari balik, mana kopiah aku tadi, serban aku tadi. Sahabat yang lain tanya kenapa. Kita kenal Sayyidina Khalid Al-Walid ni seorang komander, seorang panglima perang yang agung. Pada zaman sebelum dia masuk Islam pun, sampailah zaman dia masuk Islam, panglima perang yang hebat. Jadi dia boleh simpan rambut Nabi untuk apa? Untuk tabarruk, untuk ambil berkat dengan rambut Nabi. Kalau sahabat pun ambil berkat, takkan kita nak sombong dengan rambut Nabi. Begitu. Jadi kurangkan ingkar kita kurangkan ingkar nak membantah-bantah ataupun sebagainya. Apa yang ada pada simpanan, contoh pada kerajaan Brunei, kerajaan Turki ataupun kerajaan mana yang ada rambut Nabi sekarang ni, kita akur. Mudah-mudahan dengan kita akur dan kita beradab itu, kita dah beradab dengan sebahagian daripada batang tubuh Nabi SAW. Benda apa yang nak peliknya kalau Allah kekalkan sebahagian batang tubuh Nabi dekat dunia ni, tak pelik pun. Sebab para Nabi dan Rasul itu tidak mati di sisi Allah SWT. Hatta wali-wali pun kita pernah tengok kan, orang yang mengajar Quran pun Allah, bukan dekat negara Arab ni tuan-tuan, dekat negara kita pun ada. Allah bongkarkan kubur dia dalam keadaan badan dia, tubuh dia masih utuh lagi, seolah-olah masih macam baru semalam ya dikebumikan. Tu orang yang mengajar Quran. Takkanlah para wali, tubuh Nabi dan tubuh Rasul Allah tak pelihara, kan? Begitu. Lagi-lagilah Allah pelihara kekasih Allah lagi. Jadi pada zaman Turki, kerajaan Turki Uthmaniyah dulu, ramai orang mendakwa saya ada rambut Nabi, saya ada rambut Nabi sebagainya. Jadi mereka pun bagi tawaran RM1, siapa yang ada bawa rambut Nabi itu bawa datang sini, kami akan bayar duit sekian-sekian. Mana ramailah orang yang datang. Ada yang bawa rambut palsu pun ada yang bawa rambut Nabi yang betul pun ada. Jadi diberi duit. Siapa yang bagi duit rambut palsu tu tak dapat duit lah. Begitu. Sebab rambut Nabi pada zaman Nabi wafat tu, sebab masa Nabi bercukur sebelum Nabi wafat tu lah, Nabi bersyukur, Nabi buat haji dan sebagainya, Nabi potong rambut, dibahagi-bahagikan kepada para sahabat. Ada yang simpan, ada yang tidak. Begitulah. Dan saya catat di sini juga Imam Ahmad, kata guru saya Imam Ahmad sendiri radhiyallahu taala anhu, ada 3 helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 helai rambut Nabi. Dan setiap kali beliau akan makan dan minum, dia akan celupkan dalam cawan, letak dalam cawan minum. Bekas kesan daripada rambut Nabi itu. Kalau tuan-tuan, kalau kita ada sedikit kesan dalam badan kita ni, bekas Nabi, tubuh kita ni dah haram kena api neraka dah. Sebab tubuh Nabi itu sendiri Allah dah haramkan api neraka. Kalau bekas Nabi itu ada dalam tubuh kita, maksudnya apa? Kita ni confirm ahli syurga. Begitu sahabat nakkan syurga ni, kita ni sombong kepada Allah Ta'ala. Kita ni sombong. Zikir Imam Syafi'i, ilahi lastu lil firdausi, kan, lagu Raihan tu, ilahi lastu lil firdausi ahla. Zikir tu bukan kita tak mau syurga Allah. Zikir itu Imam Syafi'i tulis tu sebab tawaduknya Imam Syafi'i. Dia tak mampu nak kata, ya Allah aku nak syurgamu, tapi aku tak mampu nak tanggung nerakamu. Itu tawaduknya Imam Syafi'i. Datang kat sekolongan kelompok ni, dia kata zikir ni zikir khurafat, zikir yang sombong, yang tak mau pada syurga. Kita tak mau syurga, kita tawaduk. Hinanya diri kita ni sebagai manusia, kata kami ni tak layak nak masuk syurga ni, tapi kita ni tak kuat nak tahan neraka Allah Ta'ala. Sebenarnya apa kita nak minta? Kita nak minta Allah masukkan kita dalam syurga tanpa hisab, itu saja. Tapi tawaduk, bahasa berlapiknya Imam Syafi'i itu. Tapi ada setengah golongan katakan zikir ini khurafat dan sebagainya, dan zikir yang sombong dan sebagainya. Begitulah mereka banyak ingkar kepada umat, menyebabkan umat kita jadi pecah belah, masuknya golongan-golongan begini.
Imam Ahmad sendiri ada 3 helai rambut Nabi. Setiap kali dia makan dan minum, dia akan letakkan dalam cawan dan dia akan minum daripada cawan tadi, bekas daripada celupan rambut Nabi SAW tadi. Dan bila Imam Ahmad wafat, dia wasiatkan kepada anak-anak dia supaya letakkan 3 helai rambut tadi dalam mulut dia. Supaya apa? Supaya bila malaikat mungkar dan nakir datang, tak boleh nak soal dia, sebab dalam mulut ni dah ada asar Nabi, ada rambut Nabi. Nak soal apa lagi? Tuan-tuan, kalaulah Imam Ahmad tu tak ada rambut Nabi sekalipun, dia dah jamin dah syurga. 4 imam besar kita, Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanbali, mereka ni semua kata jamin dah, Allah jamin dah syurga sebenarnya. Kita bersebut kepada mereka radhiyallahu ta'ala anhu dah. Apa lagi sebenarnya? Mereka tunjuk kepada kita supaya apa? Beradab dengan batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Macam saya sebut tadi, bila Nabi bercukur, dibahagikan pada para sahabat, ada yang dapat 2 helai, ada yang dapat 3 helai dan sebagainya. Masa dibahagikan rambut Nabi itu, ada Nabi ingkar. Nabi tak ingkar. Nabi kata, kenapa kamu ambil rambut saya? Kenapa kamu ambil rambut saya? Kenapa kamu simpan? Tak ada. Nabi tak ingkar pun. Bahkan Nabi diam. Nabi maksudnya apa? Tanda salah satu Nabi setuju apa? Dengan Nabi sebut dengan perkataan Nabi, ya. Satu lagi dengan iqrar. Maksudnya Nabi diam. Nabi diam. Contohnya ada sahabat makan biawak padang pasir tu. Bukan biawak kita ni, tuan-tuan. Biawak padang pasir. Biawak padang pasir tu halal makan, boleh makan. Tapi Nabi tak makan. Tapi Nabi larang tak? Nabi tak larang. Iqrar Nabi, maksudnya Nabi diam tu tanda Nabi benar. Tapi aku tak boleh makan. Aku tak makan, tapi aku tak halang umat makan. Begitu. Itu. Jadi Nabi tak halang, Nabi tak ingkar. Nabi benarkan benda tu. Sikit sebanyaklah saya sebut, sebab kita sebut pasal kitab Asy-Syama'il ni untuk kita beradab dengan Nabi, kenal Nabi, luar Nabi dan dalam Nabi, kenal batang tubuh Nabi SAW, dan menjadikan kita ni lebih beradab dengan Nabi SAW. Bila kita beradab dengan Nabi, kita akan beradab dengan semua umat Nabi. Guru saya pesan, kita kena dengan umat Nabi ni sebenarnya kita kena bersangka baik, dan juga kita tak tahu siapa yang di antara kita ni wali. Jadi semua ni kena sangka baik, kita kena bermuamalah ataupun hidup bermasyarakat ni dengan dengan perangai yang baik, dengan akhlak yang baik, bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Tapi Nabi berakhlak dengan kita dengan akhlak yang azim. Tak ada manusia yang boleh berakhlak dengan akhlak yang agung, kecuali Nabi saja. Kita ni hanya berakhlak, kita mampu berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang hasan, baik saja. Agung hanya untuk Nabi SAW, akhlak yang agung, yang tinggi, yang siapa pun tak boleh buat kecuali Nabi saja. Kita ni Nabi ajar untuk kita berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik, yang hasan sahaja. Habis bab Nabi dalam bab yang ke-6, iaitu bab inai. Nabi pakai inai. Jadi tuan-tuan, lepas ni kalau orang tanya adakah Nabi memakai inai, kita boleh bagi 2 jawapan. Jawapan pertama, ya, Nabi memakai inai. Jawapan kedua, Nabi tidak memakai inai. Nabi pakai inai kenapa? Kerana nak ajar pada umat harus bagi seorang lelaki pakai inai, di rambut dan juga di janggut dan di misai. Ikutlah kalau nak pakai di misai kan. Dan warna inai selain pada warna hitam tak boleh. Maksudnya warna hitam tak boleh lah, selain pada warna tu boleh. Tapi adakah kita nak pakai warna yang lain kan, warna perang ke, warna biru ke, tak ada masalah. Yang penting halal, warna tu halal. Bila ambil wuduk, bila kita mandi wajib, air tu tak ini rambut kita, ini warna contohlah warna inai ke, warna dye rambut ke, dia tidak duduk di atas rambut, dia meresap dalam rambut. Jadi bila ambil wuduk, kena kat rambut kita, tak ada masalah. Itu yang kena ambil cakna. Jadi yang kedua, pendapat kedua, Nabi tak pakai inai. Kenapa? Rambut Nabi sampai Nabi wafat pun Allah kekalkan hitam dan lebatnya rambut Nabi itu sampai Nabi wafat, menyebabkan Nabi tak perlu pakai inai pun. Hanya ada 20 helai sahaja uban Nabi SAW. Di anfaqah sikit, di aqiqah sikit, di sudrah sikit, campur-campur semua, lebih kurang ada 20 helai saja. Tuan-tuan, 20 helai ni banyak warna sangat. Sini sikit, sini sikit, sini sikit. Sikit lah. Perlukah pakai uban? Perlukah pakai inai? Tak perlulah. Tapi kalau kita lukis, kalau kita gambarkan, maksudnya handsome lah. Sini warna putih sikit, ada 3 helai, sini sikit,
Sini sikit. Bayangkanlah handsome-nya Nabi SAW sampai wafat ni Allah kekalkan. Jadi kalau orang tanya Nabi pakai inai atau tidak, ada dua jawapan. Cuma yang paling kuat, yang guru kepada Imam Tirmizi pegang, Nabi tidak memakai inai. Imam Tirmizi dalam kitab ni seolah-olah bahawa Imam Tirmizi pegang Nabi pakai inai. Pun begitu ada jawapan kata inai itu bukan Nabi pakai. Kadang-kadang dalam waktu yang pancaran cahaya matahari, rambut yang nak jadi warna uban tu jadi warna merah, nampak seolah-olah macam Nabi pakai inai. Padahal Nabi tak pakai inai. Dia putih tu nampak macam warna merah sebab rambut hitam nak bertukar kepada warna putih, rambut uban. Baik, khalas. Kita masuk bab yang ketujuh. Babu ma jaa fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dah kenal Nabi kepada apa? Daripada kepala Nabi, batang tubuh Nabi semua. Masuk bab inai pula, masuk bab kuhl, celak pula. وبه إلي قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكلحة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. Daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata bahwasanya Nabi SAW sabda, pakailah iktahilu bil ithmidi, pakailah kamu, gunalah kamu ithmid. Ithmid ni iaitu bahan galian daripada batu. Bercelaklah kamu menggunakan ithmid. Kalau tuan-tuan di kedai di bandar tu ada juga celak nama ithmid. Kalau di Madinah ataupun di Mekah ada dijual ithmid. Salah satu bahan yang digunakan untuk bercelak. Nabi suruh kata iktahilu bil ithmidi, pakailah kamu celak dengan gunakan bahan ithmid. Fa innahu yajlul basar, dengannya itu, dengan bercelak itu akan mencerahkan mata. Wa yunbitu sya'ar, dan melebatkan bulu mata, bulu mata. Wa zama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat lahu muklahatun, dan Sayyidina Ibn Abbas yakin bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi itu sendiri ada alat untuk bercelak. Lahu muklahatun yaktahilu, dan Nabi akan memakai daripadanya itu setiap malam 3 kali fi hadhihi, dan setiap malam wa thalathatan fi hadhihi. Jadi guru saya ajarkan cara nak pakai celak ni ada 3. Cara nak pakai celak ada 3. Yang pertama, sebelah kanan dulu 1 2 3, sebelah kiri pula 1 2 3. Cara yang kedua, sebelah kanan 1 2, sebelah kiri 1 2. Yang ketiga, minta maaf ya, yang kedua tadi 1 2 1 2 1 1. Yang ketiga, pertama tadi macam mana? 1 2 3 1 2 3. Yang kedua 1 2 1 2 1 1, habis sebelah kiri juga. Yang ketiga, dua cara saya. Dua cara ke tuan? Dua cara saya kan? Saya nampak macam 3 cara. Ada yang ketiga, guru saya beritahu 1 2 1 2 1, habis sebelah kanan. Belah kiri tak buat sebab nak 5 kali saja. Begitu. Ala kulli hal, mana-mana cara pun tak apa. Yang penting kita mulakan dengan belah kanan. 1 2 3 1 2 3, boleh. Dan kata guru saya, Nabi punya sunnah, Nabi ini sunnah bercelak ini untuk mata yang sihat, bukan mata yang sakit. Kalau mata kita sakit, kita pakai celak, kemudian lagi sakit, akan jadi fitnah kepada sunnah Nabi SAW. Kata sunnah tapi makin sakit, tidak. Sunnah pakai celak ini adalah untuk mata yang sihat saja, bukan mata yang sakit dah. Tidak. Kalau mata dah sakit, tak perlu pakai. Baik. Jadi di sini kata apa? Nabi ada bekas celak. Kata guru saya, kita perlu ada benda-benda ni dalam beg musafir kita. Beg musafir kita kena ada cermin. Nabi juga ada cermin. Kita kena ada sikat rambut. Kita kena ada minyak wangi, atar.
Tak kisahlah botol kecil ke, botol besar ke, kita kena ada alat cukur. Dan kita kena ada sugi dan celak. Itu benda-benda yang kena ada dalam satu beg kecil dalam keadaan kita musafir. Kalau di rumah tak ada masalah lah, kan kita pergi di bilik air ataupun memang alat tu ada dalam bilik kita kan. Jadi ini alat-alat yang Nabi bawa. Dalam bab-bab yang sebelum ni, kalau bagi yang baru, Nabi ajar kita kalau yang rambut semak macam ni, sikat rambut sekali sekala. Bukannya biarkan tak terurus. Macam mana? Hari ini sikat rambut, ataupun hari ini pakai minyak dan sikat rambut, esok tak pakai. Bila tak pakai tu guna apa? Guna tangan saja. Ada seketika juga Nabi, dalam keadaan Nabi tak pakai kopiah dan serban, Nabi biarkan rambut Nabi guna tangan saja. Ribban, Nabi kata sekali sekala. Tapi perempuan tak ada masalah, hari-hari sikat perempuan. Itu memang sya'nuhu. Itu memang perempuan punya kejadian, berhias cantik. Tapi kita orang lelaki, rambut sekali sekala sikat. Bukannya tunggu seminggu baru sikat, tak. Selang-seli. Saya tunjuk sebab apa? Sebab rambut cantik kan. Jadi sekali sekala sikat. Kalau time tak mau sikat tu, guna tangan saja. Habis, lepas mandi, lalak rambut, guna tangan, settle. Jangan sebab apa Nabi kata? Terlalu banyak sangat tengok cermin nanti menyebabkan kita ni muyul. Kita ni bukan kejadian kita orang lelaki, tidak. Lelaki sekali sekala. Ambil hari Isnin, Khamis, Jumaat. Boleh lah Isnin, Rabu, Khamis boleh. Isnin, Rabu, Khamis. Selang-selilah pandai-pandai macam mana. Tapi pastikan hari Jumaat tu hari kita mandi, kita bersihkan semua. Sebab kita nak ambil fadilat hari Jumaat kan, dengan mandi sunat Jumaatnya, dengan pakai minyak wanginya, minyak rambutnya dan sebagainya. Begitu. Jadi sunnah kita kena ada barang-barang ni kalau kita musafir. Jadi harus jugalah bagi lelaki untuk memakai celak. Boleh juga nak pakai untuk berubat, kata guru saya. Kita pakai untuk berubat, untuk mencerahkan mata kita, bagi ni tak ada masalah. Yang saya sebutkan tadi, pakai dalam keadaan mata dah sakit, tak boleh. Maksudnya takut lagi. Kalau kita tahu kita pakai ni kita akan menyakitkan, mudaratkan mata kita, tak boleh pakai. Tapi kalau kita pakai niat kata insya-Allah boleh lega, silakan, tak ada masalah. Dalam mazhab Syafi'i ada dua. Pertama, bercelak ini untuk hiasan, sama ada lelaki ataupun perempuan. Yang kedua untuk berubat, untuk menguatkan mata, kata Imam Ibn Arabi. Jadi kalau nak pakai untuk berubat, pakai pada waktu malam sahaja. Waktu siang itu dikira sebagai hiasan. Kalau kata pakai, kita niat berhias, dapat pahala, ya dapat pahala, tak ada masalah. Hatta lelaki ataupun perempuan. Cuma Nabi anjurkan pakai pada waktu malam. Pakai waktu malam sebelum tidur ni. Yaktahilu minha kulla lailatin thalathatan fi hadhihi wa thalathatan fi hadhihi, begini. Nak pakai pada waktu malam. Pada waktu siang boleh nak pakai, tak ada masalah, boleh pakai. Tak ada masalah. Sekarang ni kita bukan tak guna sugi. Sekarang ni pagi-pagi kita guna berus gigi. Berus gigi tu kita niat dah letak ubat gigi tu, sahaja aku berus gigi ni ikut sunnah Nabi, dapat pahala. Kalau gosok gigi saja, tak niat apa-apa, tak dapat pahala sunnah. Sahabat dulu tak ada berus gigi tapi guna sugi. Dan sugi itu sebenarnya lagi bersih sebenarnya. Kalau ni bersih. Sehingga kan ada sahabat boleh pinjam dengan sahabat yang lain. Sebab apa? Benda tu bersih, tak kotor. Berus gigi, ada bakteria di berus gigi tu. Bagaimana kajian, wallahu ta'ala alam lah. Bersih kayu sugi tu macam mana sehingga sahabat boleh kongsi dengan sahabat yang lain. Niat kita berus gigi tu ikut sunnah Nabi. Dan kalau kita ada sugi kita sendiri, waktu nak ambil wuduk, sebelum ambil wuduk tu dah kumur, sugi di situ. Adab, kata guru saya, bukan bersugi waktu nak solat, tengah-tengah nak berdiri, masa tu dah nak kalau sugi, tidak. Itu bukan adab dia, bukan tempat dia. Nak sugi waktu nak ambil wuduk. Waktu dah berdiri nak solat, tak perlu dah bersugi, sebab kita dah sugi waktu ambil wuduk. Itu adab kita bersugi sebenarnya. Kata Syekh Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kattani, begitu. Bukan bersugi tengah imam dah istau, luruskan saf, kita baru nak keluarkan sugi kita. Tidak. Bersugi waktu kita ambil wuduk, perbahari wuduk, tak ada masalah, begitu. Baik. Wa bihi ila qal haddathana
حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مقلحة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. Baik, daripada Sayyidina Ibn Abbas meriwayatkan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bercelak sebelum baginda nak tidur dengan ismid, dengan bahan ismid tu. Celak ni ada macam-macam bahan, dan kata guru saya, seeloknya kita guna ismid. Dia agak mahal sedikit tapi dia tak rosakkan mata. Kalau kita pakai celak, gunakan bahan yang tidak, orang kata tidak sesuai, takut-takut jadi mudarat pada mata kita. Jadi guna ismid, bahan itu sangat bagus untuk mata. Setiap mata itu 3 kali Nabi akan bercelak. Wa qala Yazid ibn Harun fi hadithi inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Nabi itu ada bekas untuk Nabi bercelak, dan Nabi akan bercelak daripadanya ketika Nabi nak tidur 3 kali pada setiap mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, terus wabihi ilai qala haddathana Ahmad ibn Mani' qala haddathana Muhammad ibn Yazid an Muhammad ibn Ishaq an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir wa ibn Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ithmidi 'inda an-nawmi fa innahu yajlu al-basar wa yunbitu ash-sha'r. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum, maksudnya lazimkanlah kamu untuk alaikum bil ithmidi 'inda an-naumi, lazimkan diri kamu semua ni memakai celak dengan ithmid ketika nak tidur. Fa innahu yajlul basar, sesungguhnya dia mencerahkan mata, wa yumbitu sya'ar, dan melebatkan bulu mata. Kita semua benda sebenarnya kalau kita ikutkan, semua benda kalau kita buat, kita akan ingat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok ismid, tengok celak, teringat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakai baju, teringat Nabi. Sikat rambut pun teringat Nabi. Semua sebab apa? Sebab kita dah letak panduan Nabi sebagai panduan kita. Jadi tak ada benda yang kita buat tak boleh ingatkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus hadis yang ke-52, wa bihi ilai qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal an Abdullah ibn Uthman ibn Khuthaym an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna khaira akhalikumul ithmid yajlul basar wa yunbitu sya'ar. Daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik alat bercelak adalah dengan ismid. Yajlul basar, dia akan mencerahkan mata, wa yumbitu sya'ar. Kenapa diulang-ulang hadis ini daripada riwayat yang lain? Sebab Nabi riwayatkan, Nabi sebut hadis ini peringatan kepada kita lah, untuk kita ni guna ismid, untuk kita bercelak ikut sunnah Nabi. Dan riwayat ni daripada pelbagai sahabat, tapi matan yang sama, matan ataupun isi yang sama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni pula sebaik-baik alat bercelak ialah ismid. Nabi pesan kepada kita, guna ismid. Yajlul basar wa yunbitu sya'ar, melebatkan kita, mencerahkan mata kita dan melebatkan bulu mata kita. Kadang-kadang kita tengok perempuan yang pakai purdah, kalau dia pakai celak macam mana, tak ada masalah. Kalau dia niatkan untuk hiasan, itu
dikira sebagai hiasan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikira sebagai melampau, tak ada masalah. Niat ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai celak. Terus wabihi ila qala hadatsana Ibrahim ibn al-Mustamir al-Basri qala hadatsana Abu Asim an Uthman ibn Abd al-Malik an Salim an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ithmidi fa innahu yajul basar wa yunbitu sya'ar. Daripada Sayyidina Ibnu Umar, anak pada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, lazimlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lazimkanlah ke atas kamu semua memakai celak gunakan ithmid. Fa innahu yajul basar wa yunbitu sya'ar. Kerana dengan menggunakan ithmid itu mencerahkan mata dan juga melebatkan bulu mata. Saya dah sebut tadi kan, Nabi ada cermin, ada alat bersiwak, ada alat sugi tu, ada alat cukur, ada pencukil gigi juga. Nabi ada celak, Nabi ada sikat. Dan sikat Nabi ni, kata guru saya, dibuat oleh sulhafah bahri, cengkerang penyu. Cengkerang penyu. Kalau kita ada kemampuan, kalau siapa yang boleh tangkap penyu tu kan, yang dah mati dah, bukan kita tangkap bunuh tu, boleh guna cengkerang tu untuk buat sikat. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita kena ada sikat dalam beg musafir kita yang saya sebutkan tadi. Ini yang baru maksudnya cungkil gigi pun boleh juga diletakkan dalam beg musafir kita. Dan adab nak cungkil gigi, kita tutuplah mulut kita cungkil. Jangan tengah orang tengah duk makan kita cungkil gitu kan. Kurang adab gitu. Kurang adab. Baik, habis bab bercelak, kita masuk bab yang ke-8, iaitu babu ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini ada berapa hadis? Ada bab pakaian Nabi, libas. Ada lebih 5 hadis. Wa bihi ila qala hadatsana Muhammad ibn Humaid al-Razi qala hadatsana al-Fadl ibn Musa wa Abu Tumailata wa Zaid ibn Hubab an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah ibn Buraidah عن أم سلامة رضي الله تعالى عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. Daripada Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha berkata, sebaik-baik pakaian yang disukai ataupun dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-qamis. Al-qamis tu disebutkan jenis kainnya kain cotton. Nabi suka kain cotton. Kenapa? Jadi bila kita dah masuk sebelum ni bab inai, dah masuk bab inai, bab celak, bab sikat, sekarang ni masuk bab ni pula lah, bab baju pula. Jadi cantik susunan Imam Tirmizi ni susun pada kita dalam kitab ini. Bab sikat, bab celak, lepas tu bab baju pula, baju Nabi. Dan paling pakaian disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cotton. Kain cotton ni hikmahnya, kata guru saya, bila waktu panas kita pakai, dia menyejukkan kita musim panas. Dan bila musim sejuk pakai, akan rasa selesa, dia memanaskan badan begitu. Tapi di Malaysia ni kita tak rasalah sebab tak banyak musim. Kalau pakai di Mesir contohnya, di negara yang 4 musim, itu ada terasa kesan dia tu. Ala kulli hal, apa-apa pun kain cotton ini disukai oleh Nabi SAW kerana material dia sederhana. Dia tak terlalu mewah dan dia tak terlalu, orang kata macam nampak susah sangat, tidak. Dan tidak terlalu kaya mewah sangat, sederhana. Dan semua yang perkara yang Nabi suka, semua sederhana bagi Nabi SAW. Orang biasa pun boleh pakai kain cotton, orang yang kaya pun boleh pakai kain cotton, orang yang susah pun boleh pakai kain cotton. Dia mampu milik, begitu. Hikmahnya juga, Nabi SAW ni diturunkan, Allah turunkan pada kaum Arab, kata guru saya, sebab paling mudah roti lah nak buat berbanding beras. Maksudnya nasi ni mahal lagi sebenarnya pada berbanding roti. Dan roti yang Nabi SAW makan, kita jangan ingat roti yang macam kita makan yang lembut tu, tidak.
Bukan macam roti yang kita pergi negara Arab yang lembut tu, bukan. Nabi makan roti daripada Bali yang dibuat jadi tepung, kemudian yang dibuat jadi roti. Guru saya pernah buat roti daripada Bali, tuan-tuan. Keras dan sangat tak sedap. Hatta Nabi makan roti yang tu pun Nabi tak pernah kenyang. Tak pernah kenyang, tuan-tuan. Kita makan roti dah lah lembut, sedap, tambah lagi. Maksudnya apa? Hikmah Allah letak Nabi jadi orang Arab ni menyebabkan semua orang makhluk ataupun semua umat Nabi yang ada kat negara selain pada Arab, mereka takkan boleh dakwah, mereka lebih susah pada Nabi. Tidak. Sebab Nabi paling susah. Sebab nak buat roti yang pada Bali tu sangat tak sedap. Dah tak sedap, keras. Tu pun Nabi tak makan kenyang. Kotlah kata daripada Bali tu Nabi boleh makan kenyang. Tidak. Tak juga. Jadi orang yang di Afrika ke, orang yang di kita sedar ada orang Afrika yang tak boleh makan. Kita tahu benda tu. Kita tak menafikan mereka susah, tapi mereka tak boleh dakwah yang mereka ni lebih susah pada Nabi, kerana Nabi lah yang paling susah sekali menanggung kelaparan dan sebagainya. Kalau sahabat ikat satu batu di perut, Nabi 2 batu di perut, berganda lapar Nabi. Tapi Nabi orang yang paling tahan, dan Nabi yang minta kepada Allah untuk Nabi jadi paling miskin di dunia supaya Nabi jadi orang paling kaya di akhirat. Begitu. Banyaklah hikmah Nabi diturunkan ataupun dijadikan khas untuk orang Arab ni. Bayangkan kalau Nabi turun jadi orang Melayu, tuan-tuan, Nabi makan nasi. Nasi itu paling makanan ruji kita lah. Bayangkan orang di Afrika, macam mana nak ikut sunnah Nabi ni, tak ada nasi di sana. Nasi bukan tak ada, kurang, bukan makanan ruji. Jadi terhalang ataupun terbatal hikmah Nabi sebagai panduan umat itu tadi. Sebab tu Nabi turun dekat negara Arab. Susah macam mana pun nasi ni kita boleh makan lagi, senang lagi sebenarnya. Sedap lagi pula, kenyang. Hatta nasi dengan garam pun masih lagi sedap. Dikira sedap lagi daripada roti barli yang keras tu sebenarnya. Begitu. Guru saya pernah buat dan tak sedap langsung, memang tak sedap. Baik, Nabi suka kain cotton ataupun al-qamis. Qamis ini disebutkan pakaian yang berbelah. Minta maaf. Jubah itu yang berbelah. Yang berbelah itu jubah. Kalau qamis yang macam kita pakai ni tidak berbelah, maksudnya ada atas ada bawah, dan pakaian yang kita sebut jubah itu qamis yang Nabi suka pakai. Begitu. Dan antara sebab lain Nabi suka cotton ini, kain cotton al-qamis, kerana dia ringan dan dia kurang takabur. Saya lupa nak sebut dia. Kurang takabur pada orang lain berbanding baik. Kalau pakaian guni padi, pakaian guni itu yang guni beras tu, itu pakaian ahli sufi. Maksud daripada suf tu bulu maksud dia. Jadi diambil nama ahli sufah itu juga antara sebabnya mereka memakai pakaian guni yang sangat keras, yang gatal kalau kita pakai. Nabi tidaklah pakai pakaian tahap begitu. Tapi ahli sufah yang ikut di keliling Nabi SAW tu, itu pakaian mereka. Nabi pakai pakaian dengan cotton ataupun cotton, kerana lebih ringan dan kurang takabur pada manusia. Dan kita tahu Nabi SAW itu manusia yang paling tawaduk dan tidak takabur kepada manusia. Jubah, pakaian yang berbelah sampai bawah, itu sebenarnya jubah. Kalau qamis yang tuan pakai, yang kita pakai jubah tu kan, yang jubah biasa ada butang sampai kat sini, betul labuh sampai bawah, itu sebenarnya al-qamis sebenarnya. Itu yang pakaian yang Nabi suka sebenarnya. 2 minit lagi tuan-tuan. 2 minit lagi kita boleh baca satu lagi hadis insya-Allah. Wa bihi ilai qala hadatsana Ali ibn Hujr qala hadatsana al-Fadl ibn Musa an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah ibn Buraidah an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Daripada Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha berkata, sebaik-baik pakaian yang paling dicintai di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-qamis, pakaian yang saya sebutkan tadi. Jadi Imam Tirmizi memasukkan riwayat yang pelbagai daripada para sahabat, tapi mempunyai lafaz yang sama untuk menguatkan kata Nabi suka al-qamis. Itu saya sebutkan tadi kan. Ini matan yang sama juga daripada riwayat yang pelbagai. Kerana apa? Nak menunjukkan kuatnya Nabi suka pakaian al-qamis.
حدثنا وبه إليه قال حدثنا زياد ابن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن ابن خالد عن عبد الله ابن بريدة عن أمه عن أم سلامة رضي الله تعالى عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. Daripada Sayyidah Ummu Salamah berkata, sebaik-baik pakaian yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi memakainya adalah al-qamis. وبه إلى قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن الحجاج قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العنقيلي عن شهر ataupun عن شهر ابن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسغي. Baik. Daripada Sayyidah Asma binti Yazid berkata adalah lengan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai rusghi, sampai pergelangan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini pergelangan tangan kita, ini lengan baju kita. Jadi lengan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di pergelangan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dalam keadaan Nabi musafir, Nabi akan pakai yang ngam-ngam di lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata guru saya. Tapi bila keadaan Nabi bermukim, contohnya Nabi tak keluar bermusafir, Nabi akan pakai lebih sedikit pada pergelangan tangan. Kenapa hikmahnya? Bila musafir pakai ngam-ngam dengan tangan, senang pergerakan, senang nak buat kerja. Bila bermukim, duduk tempat tak musafir, jadi pakai labuh sedikit sebab sejuk dan sebagainya. Baik, saya rasa sampai setakat itu dulu. Kita sambung pada minggu hadapan insya-Allah dalam bab libasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat pada malam ini untuk kita gunakan dalam kehidupan kita. Tadi kita dah lepas bab inai dan juga bab celak, masuk bab pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi lepas ni kita akan bicarakan macam mana pakaian Nabi, maksudnya besar mana pakaian Nabi, ataupun Nabi ada tak pakai pakaian yang fit. Itu kita akan bicarakan pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ada manfaat yang kita akan dapat daripada malam ini. Saya minta maaf, minta ampun kalau ada kekurangan dalam penyampaian saya, dalam perkongsian saya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.